Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azira binti Hassan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Penggunaan Log and Key Jawi dalam Penulisan Tulisan Jawi. Refleksi amalan yang lalu, majoriti murid tahun 2 tidak dapat menguasai kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi dengan baik. Hal ini berpunca daripada kurangnya kefahaman terhadap konsep penulisan huruf-huruf Jawi. Murid juga tidak dapat mengenal pasti dengan baik kategori huruf Jawi dan kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran Jawi. Fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada penggunaan log and key Jawi dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis tulisan Jawi, mengkategorikan huruf Jawi dan minat murid dalam pembelajaran Jawi. Kajian ini turut menguji secara empirikal perbandingan min penguasaan Jawi berdasarkan jantina setelah menggunakan log and key Jawi. Objektif kajian ini yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log and key Jawi. Yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf setelah menggunakan log and key Jawi. Yang ketiga, mengenal pasti tahap minat murid terhadap pembelajaran Jawi setelah menggunakan log and key Jawi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log and key Jawi berdasarkan jantina. Kumpulan sasaran. Kajian ini melibatkan kelas yang pekaji mengajar sahaja iaitu kelas 2 dedikasi di Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, Johor Bahru yang berjumlah 25 orang murid yang terdiri daripada 14 lelaki dan 11 perempuan. Tinjauan awal. Hasil pengulangan markah bagi kesemua peserta kajian dalam ujian menyambungkan huruf tunggal Jawi iaitu bahagian A berada pada tahap gagal dan didapati seramai 25 orang peserta kajian masih gagal dan keliru dalam mengenal pasti tepat bagi keseluruhan huruf dalam kategori huruf Jawi yang boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Pelaksanaan program intervensi. Kajian tindakan ini dilaksanakan sebanyak 2 kitaran berpandukan gelung kajian tindakan Amy Spectator 1988 yang bergerak dalam satu kitaran yang berterusan yang melibatkan 4 peringkat iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Kajian ini mengaplikasikan penggunaan log and key Jawi yang terdiri daripada 2 komponen utama iaitu puzzle log and key Jawi dan predictable log and key Jawi dengan berkonsepkan kaedah bermain secara berperaturan bagi meningkatkan kemahiran murid dalam menguasai kemahiran menyambung huruf tunggal Jawi dan mengkategori huruf Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf Jawi. Dan ini merupakan puzzle log and key Jawi dan predictable log and key Jawi. Pelaksanaan program intervensi pada kitaran pertama dimulakan dengan perancangan. Pada peringkat perancangan, kaji membuat tinjauan literatur untuk melihat kajian-kajian lepas. Yang kedua, pengkaji telah memilih kaedah log and key Jawi bagi melaksanakan program intervensi ini. Seterusnya, menyediakan soalan latih tubi dan merancang pelaksanaan intervensi atas talian berikutan pandemik COVID-19. Tindakan. Melaksanakan plan tindakan intervensi dengan memperkenalkan log and key Jawi dan memberi penerangan kepada peserta kajian. Seterusnya, peserta kajian mengaplikasikan log and key Jawi. Kemudian, kaji melaksanakan ujian pos dan turut mengedarkan borang soal selidik kepada peserta kajian. Pada fasa pemerhatian, kaji memeriksa dan menganalisis markah ujian pos dan menganalisis dapatan kajian pada kitaran pertama.
Pada fasa refleksi pula, pengkaji membuat refleksi kendiri dan mereflek keberkesanan log Inky Jawi. Pelaksanaan program intervensi pada kitaran kedua pula, masa fasa perancangan, pengkaji menggunakan bahan log Inky Jawi dengan membuat penambahbaikan terhadap kaedah penerangan dan membina soalan latitudi yang baharu. Masa fasa tindakan, pengkaji melaksanakan plan tindakan intervensi dengan menerapkan prinsip konstruktivisme dan memberi penerangan dengan berbantukan slide. Peserta kajian seterusnya mengaplikasikan log Inky Jawi. Kemudiannya, pengkaji melaksanakan ujian pos dan maklum balas ke atas peserta kajian. Semasa fasa pemerhatian, pengkaji memeriksa dan menganalisis markah ujian pos dan menganalisis dapatan kajian bagi kitaran kedua. Masa fasa refleksi, pengkaji membuat refleksi kendiri dan mereflek keberkesanan log Inky Jawi. Untuk penilaian bagi objektif 1, iaitu mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log Inky Jawi. Pengkaji mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log Inky Jawi ialah berada pada tahap yang cemerlang. Bagi penilaian objektif yang kedua pula, iaitu mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf setelah menggunakan log Inky Jawi. Pengkaji mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf setelah menggunakan log Inky Jawi berada pada tahap yang cemerlang. Bagi penilaian objektif yang ketiga pula, iaitu mengenal pasti tahap minat murid terhadap pembelajaran Jawi setelah menggunakan log Inky Jawi dalam pembelajaran. Pengkaji mendapati tahap minat murid dalam pembelajaran Jawi berada pada tahap yang tinggi setelah menggunakan log Inky Jawi. Untuk penilaian objektif keempat pula, iaitu mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log Inky Jawi berdasarkan Jatinah. Pengkaji mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log Inky Jawi berdasarkan Jatinah. Untuk refleksi yang bagi menjawab soalan kajian 1, tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log Inky Jawi berada pada tahap amat baik pada kitaran pertama dan meningkat pada tahap cemerlang pada kitaran kedua intervensi. Hal ini selari dengan kajian Awad Soliman Keshta dan Fikri Kamil Al-Farid 2013 yang mendapati bahawa permainan puzzle merupakan alat yang berkesan untuk membantu pelajar mengembangkan kemahiran yang diperlukan seperti kemahiran membaca, menulis dan menyelesaikan masalah di mana ianya dapat menarik perhatian pelajar dengan baik. Untuk refleksi kajian bagi soalan kajian yang kedua, tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategorikan huruf Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf selepas menggunakan log Inky Jawi berada pada tahap cemerlang pada kedua-dua intervensi. Mardiah Muhammad Samilin 2012 mendapati penggunaan lambang dan warna bagi kelompok huruf Jawi seperti yang terdapat dalam kaedah Hiru Macam Saya memberi kesan positif terhadap pencapaian dan minat murid terhadap penulisan huruf tunggal Jawi. Muhammad Hidayat Uthman 2012 juga mendapati penggunaan warna dan simbol dalam pengajaran Jawi sangat berkesan dalam membantu murid lemah dalam kemahiran menyambung huruf Jawi.
Refleksi kajian yang ketiga, berdasarkan nilai min yang diperoleh iaitu 4.424 pada kitaran pertama dan 4.62 pada kitaran kedua, dapatlah diinterpretasikan bahawa minat murid berada pada tahap yang tinggi setiap kali selepas sesi intervensi dilaksanakan. Mardiah Muhammad Samini 2012 mendapati penggunaan lambang dan warna bagi kelompok huruf Jawi dalam kaedah tiru macam saya memberi kesan positif terhadap pencapaian dan minat murid terhadap penulisan huruf tunggal Jawi. Refleksi kajian bagi soalan kajian keempat. Analisis inferensi ujian tidak bersandar bagi menguji perbandingan min penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log Yankee Jawi pada kitaran pertama dan kitaran kedua, mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log Yankee Jawi berdasarkan Centina. Dapatan ini selari dengan kajian Mastura Bazdis 2008 yang mendapati aktiviti bermain sememangnya tidak dapat dipisahkan daripada dunia kanak-kanak dan belajar melalui bermain pula merupakan satu pendekatan kurikulum yang sangat bersesuaian dengan kanak-kanak kerana pendekatan ini bertepatan dengan ciri-ciri semula jadi kanak-kanak yang sememangnya gemarkan aktiviti bermain dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.